Hai Little Art, Assalamualaikum. Apa tema kita pada minggu ini ya? Betul, tema kita adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, memfokuskan kepada ikan. Ayat 14 surah An-Nahl. Mari kita dengarkan ayat tersebut. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Ayat tersebut membawa maksud dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan mutiara yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebahagian karunia supaya kamu bersyukur. Subhanallah, Rabb Maha Mengasihi menundukkan lautan untuk manusia. Bantu kami bersyukur padamu, ya Allah. Alhamdulillah, Allah jadikan ikan ada yang hidup di laut dan ada yang hidup di sungai. Allah halalkan daging ikan untuk kita makan. Baik kan Allah? Anak-anak tahu tak apa khasiat ikan? Ikan merupakan sumber protein yang utama dalam pembentukan tisu untuk pembesaran badan manusia. Allah menjadikan pelbagai jenis ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak boleh dimakan. Contohnya seperti jerung, ikan paus biru, ikan pari, dan pelbagai lagi jenis ikan. Sebab itulah laut Allah itu sangat luas. Daripada ikan-ikan yang Allah ciptakan, maka terhasillah pelbagai hasil laut seperti ikan bilis, ikan masin, keropok leko, keropok, bola ikan dan sebagainya untuk manusia makan. Nikmatnya di dunia Allah beri pelbagai hasil ikan, tapi sebenarnya di akhiratlah yang kekal dan tidak akan habis. Sebab itulah kita perlu bersyukur. Alhamdulillah, kasih Rabb pada kita beri pelbagai hasil ikan untuk sihatkan badan kita supaya kita taat kepadanya. Anak-anak, mari kita sama-sama beriman dan taat kepada Allah. Allah akan berikan ikan yang lebih sedap di akhirat nanti bagi hamba-Nya yang beriman dan taat kepadanya. Jom sama-sama anak-anak, kita menandatangani dan mengucapkan, kami mestilah beriman dan taat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kami mahu disayangi di dunia dan di akhirat. Allah, bantu saya taat suruhan Allah. Saya sayang Allah. Amin. Alhamdulillah, bagus Little Art semua. Allah sangat sayangkan hamba-Nya yang solat dan baca Al-Quran kerana Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk terus beribadah kepadamu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jom kita lafazkan kalimah ini bersama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Sekian, salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kisah sirah kita pada hari ini adalah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan Nun. Nabi Yunus alaihissalam merupakan seorang hamba yang sangat soleh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebelum dipilih menjadi nabi dan rasul, Nabi Yunus alaihissalam telah mengajak kaumnya menyembah Allah yang satu dan meninggalkan penyembahan berhala dan segala perbuatan mungkar. Pada suatu hari, Nabi Yunus alaihissalam berkata kepada kaumnya, jika kaumnya masih ingkar, dalam 40 hari mereka akan diturunkan azab yang sangat dahsyat oleh Allah. Namun begitu, kaumnya masih tidak mengendahkannya. Nabi Yunus alaihissalam kemudiannya berputus asa setelah tidak berjaya memujuk kaumnya. Dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kaum dan tempat tinggalnya. Setelah 40 hari, kaum Nabi Yunus masih ingkar. Muncullah awan gelap pada suatu pagi. Keluar cahaya merah kemerahan seperti api yang mahu turun dari langit. Kaum Nabi Yunus berasa ketakutan, lalu beramai-ramai mencari Nabi Yunus. Mereka akhirnya mengakui keesaan Allah yang satu dan bertaubat. Mereka mula taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tidak menurunkan azab kepada mereka. Nabi Yunus alaihissalam berjalan tanpa arah tuju dan kemudiannya sampai di tepi laut. Dia menumpang sebuah kapal. Kapal itu sebenarnya telah terlebih muatan, lalu hilang kawalan setelah dipukul ombak yang sangat kuat. Semua barang-barang telah dibuang ke laut. Namun, nakhoda masih tidak dapat mengawal kapal. Nakhoda memutuskan untuk membuang seorang penumpang. Undian dibuat dan Nabi Yunus telah terpilih. Nabi Yunus redha dengan nasibnya. Lalu, Nabi Yunus pun dicampak ke tengah lautan yang sangat dalam. Allah telah memerintahkan seekor ikan Nun yang besar untuk menelan Nabi Yunus hidup-hidup. Di dalam perut ikan Nun tersebut, Nabi Yunus sedar akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berdoa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiayai diriku sendiri dan aku termasuk dalam golongan orang yang zalim. Di atas kesungguhan Nabi Yunus berdoa dan bertaubat, dengan rahmat Allah, Nabi Yunus dikeluarkan, dimuntahkan dari perut ikan Nun tersebut. Nabi Yunus terdampar di tepi pantai dalam keadaan lemah. Setelah kembali sihat dan kuat, Nabi Yunus segera kembali ke kaumnya. Tidak disangka, ternyata kaum Nabi Yunus menyambut kepulangan Nabi Yunus dengan gembira. Atas sebab kaum Nabi Yunus yang soleh dan taat kepada perintah Allah, Allah telah mengurniakan rahmat kepada kaum Nabi Yunus. Tanaman menjadi subur, penduduk hidup dalam keadaan aman dan makmur, dan mereka dikurniakan kesihatan tubuh badan. Demikianlah kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan Nun. Semoga kisah ini dapat menjadi pengajaran kepada kita semua untuk lebih bersyukur dan lebih taat kepada perintah Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين